Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk sahabat semua. Okey. Hari ni aku akan buat postmortem Sekejap. Sebelum tu buka lampu sikit. Bagi cerah sikit. Okey. Ni adalah head yang aku dah pakai. Yang spek motor yang aku pakai sekarang lah. Tapi aku cabut head dia sebab aku dah dapat head baru. Jadi head baru aku set up sama dengan carburetor baru semua kat sana untuk tengok dia punya performa lah. Jadi ni dah enjin yang kita buat tu, yang enjin skuter tu. Ni. Cuma bagi head ni head tu head lama. Cuma head ni kita akan buka. Ni tak buka lagi ni, aku pasang je ni. Ni boleh buka, aku saja letak sini sebab nak bagi dia stand. Jadi kita akan buka head ni untuk analisis cam dia apa semua ni, keadaan dia, inspection lah, kita buat inspection. And then head ni juga kita akan guna untuk buat diecam nanti. Untuk episod ni, untuk kali ni kita akan buat post-mortem sahaja dululah. Jadi minta maaf lah untuk yang nak belajar diecam tu, next content. Kita akan standby pakai head ni lah. Okay. Lepas tu ni kita akan lerai lah. Okay. Kita akan lerai ni, kita inspect satu-satu barang. Ni adalah inspection after 30,000 km kot. Dah lebih kot 30,000 km untuk head ni. Untuk carburetor ni dah 15k 20k pakai. Okay, 20,000 km macam tu. Ini baru 10 kali tukar minyak hitam yang ni dah. Berapa hampir 30 kali minyak 15 kali. 15 kali minyak hitam. Yang ni 5 kali minyak hitam tukar. Setiap kali aku tukar tu 2,000 ke 3,000 lah. Okay, jadi kita akan buat inspection lah. Inspection ni penting untuk kita tengok kita punya spek tu tahan ke tak. Okay, banyak yang case overheat kebanyakannya. Tak ada nak lock. Okay. Okey, kejap. Aku akan lerai, aku akan cabut head ni. Kita ambil head sahaja, okey. Okey, sebelum tu aku nak cerita. Ni mungkin orang tanya, ni apa ni? Ni adalah breather hose. Ada kan? Ni breather hose ni. Mana ni? Kita akan sambung dekat, kalau standard motor, dia akan sambung kat, apa nama tu? Airbox filter. Tapi kita tak ada airbox kan. Jadi benda ni akan, kebanyakannya akan biar ke bawah macam tu. Jadi, ni lubang ni untuk breather. Untuk bernafas, enjin bernafas, keluar masuk udara panas keluar, udara sejuk masuk. Jadi kalau kita biar macam ni, wap air akan terbentuk dan dia akan masuk dalam enjin. Sikit demi sikit sampailah minyak enjin tu kena tukarlah dia cair sebab pencampuran wap air sebenarnya. Nak bagi minyak enjin dia tahan, pekat, cantik, tak bercampur dengan air, tak cair, kita kena pakai breather can. Dia akan tangkap wap air dengan minyak sekali. Dalam ni akan berkumpul dalam ni, dah kita buang je. Ni aku dah buang dah. Tu nampak. Jadi air susu tu, dia akan tangkap wap air. Wap air tak akan masuk ke dalam enjin ni. Dalam hose ni, wap air tak akan masuk. Tu benda ni penting. Ramai orang buat scale, pakai box, pakai botol, macam-macam lah. Tapi ni aku pakai cash can. Tapi aku buang dia punya filter supaya dia lebih mudah bernafas lah. Sebab bernafas tak perlu pakai filter tu pun. Sebab dia udara keluar masuk, udara panas keluar masuk, dia akan kondensasi dalam ni dan terbentuk pencampuran minyak dengan air dalam ni. Air lagi banyak dari minyak dalam berapa persennya, air banyak dalam ni. Okay. Jadi benda ni penting tak? Penting lah. Dia yang orang cakap kenapa minyak dah 3,000, 2,000 masih lagi okey, pekat lagi. Okay, cantik lah. Macam cantik lah dia punya kualiti minyak tu. Sebab benda ni membantu lah. Okay. Jadi aku standby dulu untuk buka head ni. Okay, aku dah cabut dah. Inilah keadaan head yang aku dah cabut daripada itu tadi. Okay, kita round sekali. Okay, ni adalah cash can. Ni carburetor yang aku pakai Viper juga. Tapi ni yang aku beli awal dulu. Ni adalah aku pakai untuk air filter. Lepas tu letak dengan cover air hujan tu. Lepas tu aku pakai untuk spek ni dulu. Ni tempat untuk oil filter fit kat sini. Sebab oil filter tak dekat. Kalau gerak dia berlanggar-langgar, dia akan pecah oil filter tu. So yang ni aku mounting dekat skru ni juga, benda ni. Sebab ni pakai adapter PMP AS5 tau. 28 PMP AS5. Dia punya adapter. Adapter ni pun boleh tahan kemas juga. Tak goyang sangat. Okay. Lepas tu ni carburetor 28. Rokaan bearing. Cara luar nanti kita tengok. Ni cam rumah ni. Kita buka lagi. Aku tutup. Okay. Nanti kita lerai. Buka dulu. Sekejap kejap. Sebelum tu, dia punya valve. Aku cakap kawah dalam tu. Tengok kawah dalam. Kawah dia 14 ke 15 ml. Iaitu 14 ke 15 cc. Okay. Yang ni agak panas sikit lah setting ni.
apa nama, compression tinggi juga. DCR agak tinggi, dia agak panas. Jadi tak hitam pun kat sini memang panas. Ni kalau kuning-kuning macam ni, perang macam ni, minyak cukup-cukup pun ni. Okey. Kawah pun aku pakai kawah tak besar sangat. Boleh lah. Kawah dia 54 poin berapa lah. 54 lebih. Okey, yang lain tak ada. Timing. Okey, kita buka dulu. Okey, untuk ni kita akan analisis head je. Untuk carburetor, kita tak akan aku akan buka je lah sebab tak payah nak analisis sebab dia spek dia sama je. Tak ada masalah. Dengan sebelum ni, jadi kita akan fokus on head lah. Jadi carburetor dia akan buka, leraikan, jadi akan asingkan. Ini dari inspection tak ada masalah pun. Cuma di scissor kotor je lah. Tak rasa apa semua. Tapi berfungsi dengan baik, main jack, power jack semua okey. Secara umumnya, bahagian part carburetor ni tak ada masalah. Okey, secara umumnya gitu lah. Sebab kalau kita nak lerai apa semua, nak check satu-satu, rasanya tak perlu kot sebab benda ni berfungsi dengan baik. Cuma untuk head ni sebab kena analisis, sebab orang tanya tahan ke apa semua kan. So far tahan lah. Okey, sekejap, stand by sekejap. Okey, kita buka bahagian carburetor. Kita buka lerai je carburetor ni. Aku cabut terus satu ketul ni, senang asingkan. Satu. Buka carburetor je. Ni keadaan carburetor. Okay, ni ada adapter dia. Adapter yang saya pakai 28. Lepas tu kena potong sikit nak bagi dia rapat ke depan. Potong sikit ke depan ni. Okey. Depan pun okey. Okey. Yang ni kotor sikit lah. Okey, yang ni dia akan tangkap air lah. Okey. Ni keadaan head yang aku pakai. Potting pun sikit je. Potting sini sikit, potting situ sikit. Okey. Untuk pakai timing chain dia, gear adjustable. Yang ni aku dah longgar. Okey, gear adjustable ni kita kena potong macam ni lah. Yang lain sama okey, semua sama. Cuma kena untuk pakai ni sebab dia sangkut dengan allen key ni. Yang ni sangkut. Jadi kena potong ni. Potong macam ni aku pun patahkan je. Potong sikit patahkan, sangat tak kena. Dia kena rendah daripada sini ya. Okey, sebab dia dia sangkut kakak-kakak.
Okay. So yang ni dari segi timing dia aku dah adjust nampak tu. Aku adjust advance. Advance aku delay. Ini delay sebab aku gerakkan satu mata, aku delay ke sini. Macam tu lah. Tapi ni, benda ni, untuk alih-alih ni kita kena tengok dia punya karakteristik untuk enjin tu lah. Kalau enjin tu macam kita dah setting cantik-cantik lah, tapi macam dia punya overlap exhaust terlalu besar, kita advance sikit je lah. Setengah mata kita untuk dapatkan timing yang lebih stabil lah. Biasa macam tu lah. Sebab tujuan dia kita pakai ni untuk adjust secara sikit-sikit. Setengah mata, satu sengat ni sama-sama 10 degree je. Tapi beza dia banyak. Enjin kau akan jadi senang nak set kalau betul tepat. Senang gila nak set. RAM pun turun cepat. Lepas tu dia pun timing pun dekat. Okay, senang nak set lah. Okay, ni tujuan. Memang kena pakai ni kalau ikut kan. Kalau kita PMP kurang tepat tapi boleh hidup je motor. Tapi tak tepat dia ada performance dia pick up lambat. Long je ada yang tu pick up je lebih. Lepas tu dia mengerang tak pergi-pergi. Itu terlalu advance. Lepas tu kita kena letak tengah-tengah timing dia. And then kita follow cam punya profile tu dengan setup dia. Kalau cam tu untuk CR12 sebelah 12 memang kena CR sebelah 12. Kalau terpaksa alih-alih tu performance tak full. Dia kena duduk tengah-tengah selanya. Kena ikut cam. Okay. Yang ni dah. Ni kotor sikit. Nanti kita akan lepas dah lerai baru cuci baru akan buat konten seterusnya untuk die cam lah. Nak tengok cam dia macam mana. Ni cam kita pakai cam rumah. Cam rumah biasa tau. Bukan cam rumah untuk bearing. Itu cam rumah biasa. Tapi aku pakai rokaan bearing. Orang kata boleh ke? Boleh je. Tapi dia orang kata tak sesuai sebab untuk die cam payah. Dia akan lompat-lompat. Sebab loop dia tu tajam. Dia bila sampai kat RAM cam dia akan turun dengan cepat. Susah nak set up untuk die cam. Dapat data tu payah. Dari segi performance sama je. Aku dah pakai lama. Tak ada masalah pun. Cuma kalau die cam secara pakai degree wheel tu payah nak tangkap. Susah sikit. Sebab dia loop dia curam. Dia kan licin dia punya ni. Jadi payahlah sikit. Okey, kita akan buka bahagian tepi. Okey, tak ada masalah. Tak ada salah apa semua. Bocor pun tak ada. Okey. Gasket. Ni dah lubang minyak. Minyak akan lalu dari sini. Minyak akan naik daripada tiang bawah ni. Ni bawah lah. Ni bawah, di atas. Minyak akan lalu ikut tiang. Akan masuk sini. Akan pergi ke cam. Pergi ke cam, akan turun ke sana. Akan yang tu terpercik apa semua tu lah. Daripada sini lah. Dia akan keluar sini. Sebab cam ada lubang kan. Cam tu akan keluarkan minyak kat situ. And then minyak selebihnya akan pergi sini. Ke sini. Lebih ke rantai akan turun ke bawah. Lepas tu daripada sini akan ada keluar daripada lubang ni. Ni lubang minyak ni untuk return. Minyak return balik. So biasa akan leaking kat sini lah. Kebanyakan sebab tu kena letak gam. Semua kena pastikan dia fit lah. Okay. So kita akan buka rocker arm pula. Bearing dulu. Rocker arm lah. Untuk rocker arm ni tarik dia dengan skru panjang tadi. Ni. Biasa tarik dengan skru ni. Tapi dia ikutkan 12. Tapi tarik dia ni. Okay. So tak ada masalah. Dia punya apa nama ni? Dia punya pin lah. Pin untuk rocker arm. Lepas tu aku ada lapik washer satu washer untuk sebab dia bila rocker arm ni untuk head. Ini head Sam Racing lah. Sam Racing ni dia lebar sikit head dia. Dia kurang tu. Terpaksa kena pakai washer juga. Tidak bising sikit. Clearance terlalu banyak. Okey. Ni washer aku pakai untuk clearkan ni. Sikit je. Tak nak bagi gagah. Washer. Rocker arm bearing. Settle. Tak ada apa inspection. Tak ada gagal langsung. Fit ke? Masih fit Espada punya. Masih fit. Dia punya orang kata tapered set pun agak tinggi juga. Sebab dia punya ni. Sebab head Sam Racing dia punya spring tu agak ke atas sikit. Jadi kita set bar pun tak banyak sangat. Kenapa ke atas? Sebab nak pastikan lifting tu lebih pada 8. Dia aku kira boleh pergi 8mm. Memang Sam Racing ni memang lifting dia boleh pergi jauh lah, tinggi lah. Okay. So far tak ada masalah. Okay.
Next untuk sebelah ni pun okey. Oh ni aku tak buka lagi jap. Ni pun penyek sikit lah. Tak ada apa. Yang tukar je nanti mesti. Okay, pin kedua. Pun tak ada goyang lah. Okay lagi. Ni 30,000 km mileage tau. Lebih sebenarnya tapi ikut sebab kita nak sama dengan GPS lah. Sebab sekarang ni masa aku tukar tu 39 ke 37 ribu kilometer. Jadi aku kira 30,000 je lah untuk spec ni. Dan untuk head ni. Untuk head ni dia cover 30,000 lebih lah. Tak sempat nak buat 50. Tu pun 39 je dapat. Tak sempat sebab apa ni PKP kau tunggu lagi lambat kot. Jadi aku tukar spec. So kita tengok cam pula. Cam Umar biasa bukan yang jadi untuk kau kat bearing tu. Biasa. Dia tak ada degree dia tak besar sangat tu. Dia lifting je tinggi. Degree dia tak besar sangat. Lifting saja tinggi tengok. Dia curam juga. Dia tutup. Tak ada masalah. Tapi okey bila pakai kat bearing aku cakap tengok. Dia tak calar tapi dia ada jalur je. Kesan tu. Tapi cantik tak calar langsung. Tahan lama bersih je. Memang boleh pakai lama ni. Bearing pun okey. Tak ada goyang langsung. Cuma rumah ni memang pick up lah. Untuk long tu dia mengerang sikit. Untuk speed betul-betul top speed tak ada. Dia tak menjerit sangat lah. Sebab dia ni untuk CR 10-11 je sesuai. Lebih pada 11 tak cantik. Dia mengerang je lebih. Enjin panas. Sebab dia punya degree tak besar sangat. Nanti kita tanya berapa dapat ni. Tak ampan 50 rasanya. Tak tahu lah. Aku pun tengok dah. Dulu aku dah main-main gitu. Sebab banyak PMP dah okey ke tak. Aku lupa nak simpan data dia macam mana. Sebab setiap head, walaupun cam sama dengan orang lain, Umar ke apa semua, kalau masuk head lain, setup lain, jadi di degree pun lainnya juga. Dengan rokaan bearing lagi. Rokaan pun banyak main peranan juga. Dia rokaan bearing Espada, dia punya ratio 1.05 lah. That's mean kalau pakai 6.8 ni, lifting dia 7.13. 7 mm. Rokaan dia. Tapi itu untuk head Espada. Kalau head Sam Racing aku tak ingat. Tapi rendah sikit head Sam Racing lain. Dia tak tinggi sangat lifting dia. So bahagian dalam. Okay, spring yang aku pakai spring Fighter nanti aku buka lah. Spring Fighter aku buka aku tunjuk. Tengok lebar dia spring. Spring dia lebar. Dia punya retainer kecil. Okay, nanti aku buka lah. Lepas tu sekejap. Okay, aku dah buka. So inilah spring yang aku pakai. Retainer. Okay lagi. Spring Fighter ni spring. Tak ada kesan dia. Ada chop ni Fighter. Ada lagi sikit-sikit. Nampak? Nampak sangat. Iya. Ada Fighter. Ni Fighter. Ni Fighter. Okay. So gelung dia jarang-jarang lah. Dia boleh support 9 ni ikut kan. 9 ke 8. 8 lebih. 9 lah. 9 rapat. Okay. Ni 7 okay lah boleh support. Dan dia spring dia tak keras tak sangat. Tapi lagi keras dia standard lah. Tapi okay Dia tahan lama. 30,000 macam ni nampak. 30,000 km. Masih okay lah. Fighter Zero Gravity tu. Harga dia 30,000 okay lah. Nak pakai rumah mahal sangat. Tapi okey ni. Nak jarang-jarang. Okey, kita tengok valve pula.
valve. So far okay, tak ada masalah. Valve cantik, tak ada kerak. Tak ada kerak macam ni bagi intake. Kerak pun tak banyak, ada sikit lah dia punya kerak sikit sini. Dia punya pun tak ada pecah. Cantik. Sorry, tengah sikit. Okay, cantik semua. Dia flat je ni, sound racing punya. Dia lekuk, kalau Espada dia lekuk tengah ni. Okay, ni okay. Exhaust pula. Exhaust potting sikit je, potting sikit je. Untuk bagi lawas begitu je lah. Yang intake dah potting, tapi potting dia potting sikit. Ikut ni lubang, sebab aku buat funnel potting. Nanti aku tunjuk kalau boleh buka. Ni exhaust punya valve. Karbon pun tak ada sangat. Karbon tak ada, keladak apa semua tak ada. Sebab aku setting kering sikit, panas sikit. Jadi pembentukan karbon kurang. Walaupun 30,000. Ni dia kuning-kuning perang ni sebab minyak ngam yang kuning perang lah. Cantik, dia bersih. Kalau kita minyak ngam, dia bersih. Kalau minyak tak ngam, panas, boleh tembus lah. Okay. So aku buka ni lah. Nak tunjuk potting. Okay, ni aku besarkan sikit. Asal dia kecil 20, asal 24 ke 25 je. Aku besarkan kepada 28. Ni masukkan 28. Masuk ke sini kena 28 juga. Okay, lepas tu ke bawah ni kena matching dengan yang ni. Kena macam ni. Ni pakai fiber juga. Fiber ni penting untuk elakkan suhu panas daripada sini naik atas. Jadi ni tak panas sangat lah. Sebab aku pakai yang baru ni, carburetor yang kita set up tu. Aku dah pakai kat motor aku. Dia agak panas sikit sebab dia tak ada fiber ni. Tak boleh masuk fiber. Okay. Jadi aku just rapatkan je lah. Panas sikit tapi tak ada masalah. Tune ni okey je. Cuma nak elak panas je. Ni fiber ni pun potting juga. Potting saiz ikut ni. Sebab dia dalam potting ni dia kena serasi semua. Dia laluan dia kena kalau boleh sama. Mana atas bawah ni. Okey, ni bawah, ni bawah. Ni bawah. Okey, nampak. Itu balik. Nampak. Dia serasi gitu. Jangan besar yang kecil. Okey, sudah elok. Dia datang sini, dia akan ke bawah. Kalau boleh, yang daripada sini kecil sikit, besar ni besar sikit. Nampak yang tu kan kecil sikit, nampak? Nampak tebing. Kecil sikit, pada sana besar sikit. Untuk pertemuan dia tak terlanggar pada dinding tu. So yang ni pula, yang ni pun potting sikit. Taper je, tapi tak cantik sangat aku buat. Tapi sekadar untuk cukup-cukup untuk cover je. Dalam potting sikit je. Potting pun luar je, dalam tak. Sebab aku nak buat furnace potting, kita besarkan sini, kecilkan, biarkan kecil kat ujung tu. Bukan kecil sangat lah, kecil standard lah. Cukup-cukup makan. Masuk sini tu jari aku. Jadi sini dah okey, tak ada masalah. Ada orang potting besar lagi. Bila potting besar lagi, kelebihan untuk high RPM. Untuk low RPM, bawa santai, tak sedap. Tak boleh besar sangat bawah tu. Santai ni tak sedap. Nak bawa santai. Timing pun susah nak lekat cantik. Dia tak sebiji-sebiji. Jadi gitu. Dia dah dup. Susah nak dapat macam tu. Jadi jangan besar sangat ujung tu. Jadi sini besar tak apa. Belakang tu squeeze. Apa panggil funnel potting. Potting corong. Besar. Sana tu macam kecil. Biasa standard. Zup. Potting corong. Tak standard sangat. Besar dan ni cukup-cukup ni. Boleh ni. Okay ni. Head racing kebanyakan ni besar sikit. Okay. Okay ni UFO. Ni pun aku pakai fiber juga. Nak elak panas. Fiber. Sini pun fiber. Tinggi lah. Tapi ada kerana ni pendek. Tak ada masalah lah. Dia punya setting. Okay, so valve seal aku pakai Bouncy Honda BSH. Bouncy Honda punya. Memang tahan lama. Memang bagus lah. Memang bagus. Bouncy Honda BSH. Original BSH.
Beli online semua. Kalau beli kedai mampus mahal. So yang tadi. Lepas tu orang kata ada pakai ni tak, spring kecil. Tak pakai spring kecil dan tak pakai washer. Sebab ni pakai high power punya tapak bullet ataupun valve guide. So dia dah ada tapak dia. Tapi tapak ni untuk spring kecil dan spring besar kat luar tu. Pakai spring besar saja. So spring besar akan tapak dekat putih tu lah. Yang tengah tu kita dah pakai spring kecil. Okay, so itu saja setting head ni. Tak ada apa-apa special pun. Semua dia rocker arm bearing saja. Lepas pakai. So berbalik pada rocker arm bearing tadi. Ini rocker arm bearing dengan cam Umar. Boleh je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma nak diecam lah, nampak loop dia macam mana. Nak diecam agak mencabar lah. Sebab loop dia ni akan bergerak sampai kat rem ni, zup, dia gerak. Zup. Tak boleh nak tangkap data. Top ni kena pegang betul-betul. Saya nak dapat data. Dia punya loop pun tak cantik. Tapi dari segi performance, dari segi tu sama je, tak ada masalah. Okay, saya lihat dia tak jual. Dulu orang jual kat arm ni, dia tak bagi pun cam bearing. Cam pun tak bagi, jual benda ni saja. Ramai orang beli, orang pakai, tak ada masalah lah. Cuma terantuk dengan penutup ni. So penutup ni buang X tu je. Nampak? X ni macam mana? Ni masa zaman aku awal-awal dulu hancur lebur buat. Sekarang dah ada cantik-cantik sikit. Yang baru ni buat okey sikit lah, cantik sikit. Yang ni sekadar buang X tu memang tak kena. Memang tak kena. Dia jarak dia 1mm je dengan yang ni. Dia akan timbul kat sini bila top lifting top, bearing ni akan terkeluar. Bearing ni akan terkeluar naik atas. Terkeluar naik atas akan terantuk dengan penutup standard ni. Tapi penutup standard ni untuk lifting head sum racing head sum racing, cam lifting 6.8, rocker arm bearing lepas dengan menggunakan penutup asal just canai. Canai. Dia orang gosok lah canai. Orang tak faham. Gosok bagi rapat. Memang tak kena. Kat luar negara pun buat macam ni. Kalau yang AX5 luar negara, Kapcai, enjin yang sama kan. Enjin Jepun Takegawa apa semua pun. Dia buat konsep yang sama. Cuma Takegawa dia ada penutup asal lah. Penutup yang khas lah. Tapi yang pakai penutup asal ni memang dia buat macam ni. Buang yang ni memang tak kena bearing. Okay. Yang lain semua okay. Hazel ni akan cuci. Kita akan standby untuk next content diecam. Kita akan diecam menggunakan cam gear sebab diecam ada dua jenis, nanti aku terangkan. Gunakan cam gear yang old school lah, cara aku lah. Macam biasa lah, mana-mana orang pun akan buat kereta apa semua, akan pakai diecam pakai ni lah. Pakai cam. Lepas tu yang satu lagi diecam yang agak banyak sikit barang kena pakai, kena keluar duit sikit dan cerewet bagi aku, kena pastikan rantai timing tu tegang. Kalau rantai timing kendor, tak payah buat diecam lah. Tak payah buat diecam. Rantai timing kendor, tak payah buat diecam. Okay. Dia akan pakai crankshaft. Crankshaft ni bunga dia lain. Dia punya bunga diecam tu lain. Sini bunga dia lain. Bunga dia nanti aku buat ada pattern dia. Pattern dia lain. Nanti aku kongsi pattern dia. Okay, so untuk kali ni itu saja cerita pasal inspection. Okay, so semua cantik. Okay, bersih, cantik. Tak ada masalah. Okay, pakai ni. CR masa ni 11. Tak sampai 11. Bawah 11. 10 lebih. 10.8 ke 10.8. Okay. 10.8. Yang 10.8 masa starting. Lepas tu yang baru ni aku buat dapat 11.2, 11.5 macam tu. Okey lah. Tapi 11.5 agak ketat bagi aku. Sebab funnel potting ni dia lain sikit. Funnel potting ni dia bentuk corong. Udara masuk boleh, tapi nak reflux balik masa IVC lambat tutup tu susah. Nak reflux balik. Jadi udara tu mudah terperangkap kalau funnel potting. Bentuk corong. Corong dia macam one way. Dia pergi sini tak patah balik. Susah nak patah balik. Bila nak susah nak patah balik, udara terperangkap, jadi compression jadi tinggi sikit walaupun CR rendah. Udara tu mudah penuh. Bila mudah penuh, CR tadi tinggi-tinggi kat walaupun cam tu boleh pergi, tapi masalahnya tak ada reflux. Cam tu tinggi, patutnya dia reflux. Dia jadi IVC tu udara mampatan susah nak mampat yang akan keluar balik kat intake. Tapi masalahnya kita buat funnel potting. Funnel potting ni dia corong. Corong ni sempit, dia masuk boleh. Nak patah balik dia kecil belakang je besar. Jadi depan kecil susah nak masuk. Belakang besar senang nak masuk. Masuk ke arah one way. Nak patah balik payah funnel potting. Sama dengan exhaust. Exhaust jadi back pressure. Dia back pressure, tapi bila masuk sampai satu tahap dia akan jadi scavenging. Bila udara tu dah memecut laju, scavenging. Okay, kita jatuh je. Orang panggil funnel potting ni kadang-kadang dia simple je. Buat kita test. Buat kita test. Tengok macam mana. Yang penting masa kita pasang tu kita dah tahu dah setup kita supaya kita boleh tahu result dia kenapa jadi macam ni, kenapa jadi laju motor aku. Okey, potting cantik tu. Faham tak? Tak jadi ni, mungkin ni kau. Sebab kita tahu apa yang kita buat, senang.
Kalau ada apa-apa result yang berlaku, kita boleh troubleshoot terus. Kalau main PMP pun kita nak, aku pakai apa tadi, susah kena record lah semua yang kita buat tu supaya senang nak troubleshoot. Nanti kan buka enjin banyak kali pula. Okay. Sebab memang kita akan bermula dengan teori apa semua. Lepas tu kita pasang. Lepas tu dia akan lari ataupun lari sikit daripada result yang kita expected lah. Masa tu lari tak banyak lah kalau kita buat betul. Kalau kita main PMP je, lari banyak lah. Susah nak set up balik. Jadi kita sebelum set up, kita ada kira-kira sikit. Okay, jadi tu next content. Yang tu agak lama nanti. Memang cerewet sikit. Kena bersihkan dulu ini. Bersih ni. Head pun kena bersih juga. Baru kita buat content. Untuk diecam pakai cam gear. Cam gear kita akan pakai cam gear standard lah. Sebab senang nak tapak kertas putih tu nak marking nanti. Okay. Itu saja untuk hari ni. Minta maaf banyak-banyak sebab lama tak buat content. Sebab sibuk sikit. And then minta maaf banyak-banyak sebab untuk diecam ni ramai yang tunggu. Diecam manual ni. Tapi tak sempat. Ramai yang luar kat sana tahu benda ni. Tapi dia nak terang susah. Aku pun pening kat nak terang macam ni. Aku takut korang pening. Sebab degree dia lain. Okay. Itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.